Jom ikut kami. Secangkir kopi beri makna dalam kehidupan kita bahawa perkara yang pahit juga dapat kita nikmati. Bersama kami di Cendol Kopi dan Shawarma, Pekan Pagoh. Terus bersama kami dalam Rahsia Rasa, menyusuri dunia adaptasi secangkir kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan rakan-rakan, sekarang ni kita semua berada di Cendol Kopi dan Shawarma. Kita bersama dengan pengusaha Cendol Kopi dan Shawarma. Yang di sebelah sana nama Abang Amar dan Abang Anas, dan yang ketiga adalah Abang Ehsan. Okey, seterusnya kita ingin bertanyalah kepada Abang Anas dululah. Tercetusnya idea untuk buat cendol kopi dan shawarma ni. Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hai, saya Anas Rosli. Cendol dan kopi. Actually, saya ni memang dibesarkan dengan cendol. Maksudnya pergi sekolah dulu minum cendol, balik kerja pula, balik sekolah dulu ayah jemput, pergi mana-mana mesti minum cendol. Kemudian bila meningkat ke dewasa, saya cenderung kepada kepahitan. Minum kopi, saya suka kopi. Dia best lah. Dia ada something, dia orang yang minum kopi ni dia suka, pada saya lah, dia suka menelaah sesuatu. Jadi atas minat tu, dan kemudian ada beberapa faktor yang menekan saya untuk saya buka channel kopi. So saya usahakan untuk channel dan kopi ni. Kemudian selepas saya buka channel dan kopi, saya nak cuba pecahkan market. Tu yang saya invite shawarma. Kemudian saya invite burger. Soalan seterusnya, apa yang membezakan kopi kedai abang ni dengan kopi sekitar Pagoh? Okey, cendol dan kopi ni saya lebih kepada memori yang klasik, di mana dekat mana-mana kedai kopi dia cuma jual kopi kebanyakan. Ada tak pernah nampak kedai kopi yang Italian coffee macam ni, dia jual dengan menu air klasik macam cendol yang diminum oleh orang Melayu, Indian, Chinese, dan juga pelancong pun datang minum juga. Dia universal. Okey, saya pula nak tanya kat abang-abang. Baru-baru ni saya baru pergi ke Kemaman Terengganu. Oh, kan? Jadi saya lihat kat Kemaman tu banyak kedai kopi. Dan Kemaman ni terkenal dengan jolokan Kemaman Darul Kopi. Darul Kopi. Jadi pada pendapat abang-abang semua, adakah Pagoh ni akan menjadi Pagoh Darul Kopi? Pagoh Darul Kopi tak ada, tapi Pagoh Darul Tenang je, insyaAllah. Sebab okey, dia macam ni. Terengganu dia jadi macam tu yang saya nampak, dia ada jadi tempat tourism. Jadi pelancong ramai datang, orang luar suka datang, ada pantai apa semua. Pagoh dia tak ada. Pagoh ada kelapa sawit. Kalau nak cerita Darul Kopi, tak. Tapi apa yang saya dan tim, kemudian kawan-kawan yang lain macam Bawah Pokok, Zul Bawah Pokok, kemudian Aif, Sipok Kopi, kita orang lebih cenderung untuk macam mana nak buat satu event yang menghidupkan kawasan ni, yang boleh menggembirakan korang. Saya tanya, siapa yang berjawab?
apakah cabaran utama bila dah usahakan kopi dalam tempoh setahun lebih ke 2 tahun macam tu? Kalau nak cerita tentang apa tadi, cabaran dia? Cabaran setiap bisnes ada cabaran. Setiap bisnes ada cabaran. Yang pertama, pastinya bila kita nak buka sesuatu kan, mesti akan ada soalan, ada ke orang nak melanggan? Siapa nak beli? Kan? Tapi bila kita ada ilmu dalam berniaga ataupun menjual ni, dia mampu untuk menjual benda tu. Contohnya daripada segi marketing apa semua. Kalau cendol dengan kopi ni, saya pecahkan market dia dengan tarik masyarakat yang berlapis-lapis umurnya. Contoh kalau cendol ni berlapis-lapis masyarakat yang minum, daripada kecil sampailah ke tua. Daripada warga bangsa Melayu sampai ke bangsa Cina. Orang kampung, okey macam saya jual kopi kan, jual kopi RM9, RM8. Saya pecahkan market dengan cendol. Jadi orang macam, masyarakat macam, oh boleh lagi lah, dia nak masih nak cuba lagi. Dia takkan pergi kepada hazelnut, pergi ais latte. Dia akan cendol biasa, tapi bila cakap, cendol tu campur kopi, dia akan pergi ke benda tu. Jadi kat situ saya cuba pecahkan market. Ada orang, ada pakcik yang mula-mula daripada cendol kopi, lepas tu dia try kopi. Okey, saya rasa kawan saya, partner saya ni, Shawarma dan Miguel, dia ada nasihat tersendiri macam mana, apa cabaran untuk meniaga shawarma tu. Okey, saya kenalkan diri, nama saya Ehsan. Saya nak handle bahagian shawarma kat kafe ni. Okey, sekarang antara benda yang paling kita orang fikir adalah, kalau saya jual shawarma, siapa nak beli? Orang pagar kot. Dia tak pernah keluar pagar, dia tengok kan, ni apa ni? Dia orang kalau datang mesti cakap, ni kebab ni kebab macam gitu. Sebab kita dari dulu lagi dikenalkan dengan kebab yang design lebih kurang juga. Cuma kalau kebab, dia dah panaskan tu, lepas tu dia masak lagi atas kuali. Jadi tapi benda tu tak menghalang kita orang untuk try benda ni. Dan kita gunakan SWOT analysis juga. Kita tengok kawasan mana untuk kita study. And then selepas dari situ, kita mula je perniagaan kita. Dan kita kena tahu, kita ni orang muda tau. Orang muda ni dia berbeza orang tua. Orang muda kalau dia nak buat sesuatu tu, dia akan buat sungguh-sungguh. Tak kira lah ke arah kebaikan atau keburukan. Kalau tak dapat, nak juga. Kalau tak dapat, dia akan teruskan. Kalau dia tak nak, dia takkan teruskan. Jadi apa yang saya buat, saya kumpul ilmu. Saya pun banyak belajar dengan abang ipar saya. Ni abang ipar saya sebenarnya. Sebelum ni abang ipar saya banyak berniaga, jadi saya banyak belajar dengan dia. Saya pun ada join kelas-kelas juga. Dan saya pun cuba untuk berniaga, bukan sekadar berniaga. Saya sentiasa improve. Saya menjual tu, tak ada orang pun nak beli shawarma saya ni. Jadi apa yang saya buat, setiap kali customer datang, saya akan educate. Ini adalah salah satu cabaran untuk peniaga pertama yang cuba buat benda baru kat Pagu ni sebagai orang pertama. Kita panggil pioneer lah. Kita akan educate sampailah tahap orang datang cuma nak beli shawarma je. Alhamdulillah. Saya Amar Rosli, lebih biasa dipanggil Amar. Okey, macam mana tadi soalannya, macam mana? Apa cabaran dalam berniaga untuk bagel? Okey. Secara jujurnya saya agak baru dalam dunia perniagaan. Sebelum ni saya mengajar daripada 2019 sampai PKP. Selepas PKP saya ada sambung 2 sekolah. Saya guru ganti. Okay, jadi saya putuskan untuk stop mengajar dan berniaga. Masa saya mengajar dulu, saya buat part time jurugambar. Masa jurugambar tu saya cuma ikut trend je. Tapi saya rasa macam tak bagus sebenarnya ikut trend ni. Nanti dia tak isi koma. Jadi saya stop buat photo wedding. Saya join dengan abang saya. Mula-mula sekali saya join cafe ni, dia call, abang saya call. Ni abang saya ni. Adik-beradik. Okay. Kroni. Mar, esok free tak? Dia kata. Jagakan cashier. Hari-hari dia call, dia kata. So jagakan cashier. Jadi bila jagakan cashier tu saya rasa macam kena lah jiwa aku. Dapat berborak dengan orang baru. Lepas tu stres kat rumah tu dia release tau. Lepas tu jadi otak ni cergas lah bila kita bekerja kat luar. Otak dulu masa fotografi dulu, saya kerja hujung minggu je. Masa selain daripada tu saya relax. So dia macam tak produktif lah.
Jadi bila saya dah join kat sini, dia ajar jadi cashier, lama-lama tiba-tiba tetap pula tanpa sengaja. Dan bila dah tetap, abang saya ni dia saja pancing saya. Berniaga lah kan. Takkan nak jadi cashier je. Jadi bila dia suruh saya berniaga, saya fikir apa perniagaan sesuai kat sini. Lepas tu bila bincang dengan orang, minta pendapat apa semua, okey, dekat Pagoh ni tak ada pastry. Tapi bila saya nak open pastry tu, perlukan modal yang besar. Jadi saya fikir macam mana kan, saya start daripada yang cost paling rendah lah. Bila check, okey jumpa bagel. Try buat bagel. Bagel yang sekarang jadi ni, saya buat selama sebulan. Pagi saya buat, masak, malam pun saya buat. Tak jadi selama sebulan. So banyak yang tak jadi tu bagi ayam lah sebenarnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Abang Amar, Anas dan juga Ihsan atas perkongsian berkenaan cabaran yang dihadapi semasa buat channel kopi. Saya satu je soalan terakhir. Apakah minuman kegemaran daripada cendol kopi dan shawarma ni bagi abang 3 orang ni? Saya suka buttercream. Cendol buttercream. Sebab apa? Sebab saya yang buat buttercream. Abang Anas? Saya suka cendol. Muka pun macam cendol lah. Okay, saya share sikit. Masa saya first time R&D, saya minum kan. Dia tak seperti yang saya nak. Tapi, saya bagi ke orang lain. Dia cakap, sedap doh. Cakap, kau jual lah benda ni. Kau jual. Saya macam, serius lah. Macam, okey lah. Jualan. So, Alhamdulillah. Sebenarnya, satu, kalau kau nak berniaga, bukan ikut selera kita. Tapi apa yang orang nak. Baru kita ada demand kat situ. Baru kita boleh supply. Untuk air yang saya suka sebenarnya cendol. Yang saya tak suka, kopi saya tak berapa minum sebenarnya. Kadang-kadang, diorang kalau buat kopi untuk saya tolak. Kadang saya kalau buat kopi tu, saya nak berlatih buat art. Ada cakap, San, kalau kau tak jadi buat art, kau kena habiskan air tu. Kena ugut babe. Tapi sama ya, tak jadi pun. Lepas tu bagi orang lain. Kita bagi orang belakang. Anak muda bukanlah penghalang bagi membuat satu syarikat ataupun satu produk ini. Sebab kata Abang Anas tadi, cita rasa kita bukan ikut pada owner, tapi pada ikut orang lain. Jadi, kami semua dalam haus, jom kita minum cendol kopi dan shawarma. Banjur.